Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 12 Ogos 2021 bersama dengan saya Nusya Mama Amin. Kedudukan dan keabsahan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri nampaknya terus menjadi persoalan. Ini apabila Istana Negara didakwa memohon pengesahan Speaker Dewan Rakyat berhubung jumlah sokongan dimiliki Muhyiddin ketika ini. Berdasarkan surat yang tular, Datuk Pengelola Bijaya Istana Negara Ahmad Fadil Syamsuddin mengutuskan surat kepada Azhar Harun pada 9 Ogos lalu. Sumber yang mengetahui perkara itu mengesahkan kesahihan surat berkenaan kepada Malaysia Kini. Istana berkata Azhar melalui surat pada 3 Ogos memberitahu kedudukan semasa sokongan kepada Muhyiddin adalah 106 orang. Bagaimanapun kata Istana pada 4 dan 6 Ogos, dua anggota jemaah menteri telah meletakkan jawatan menjadikan jumlah sokongan berkurangan 2 orang. Baik, sementara itu, Pemuda UMNO hari ini membuat laporan polis berhubung keabsahan status Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Ini selepas Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan kepada Agong bahawa 14 ahli parlimen parti itu telah menarik sokongan terhadap kerajaan. Dengan penarikan 14 ahli parlimen tersebut, kerajaan berasaskan kedudukan tempat duduk di Dewan Rakyat yang mutakhir, iaitu 114. Hilang 14 orang sokongan, menjadikan kedudukan sokongan terhadap Perdana Menteri hanya tinggal 100 ahli parlimen. Justru hilang majoriti. Ashraf turut menggesa Speaker Dewan Rakyat Azhar Harun untuk memberi penjelasan mengenai surat dari Istana Negara kepadanya. Pemuda UMNO meminta agar Yang di-Pertua Dewan Rakyat segera menafikan surat yang ditularkan. Walaupun dalam Malaysia Post menyebut beliau tidak mahu komen mengenai ini kerana melibatkan Istana Negara. Kegagalan melakukannya hanya mengesahkan surat tersebut dan menzahirkan bahawa Perdana Menteri secara rasmi sudah sah hilang majoriti. Terdahulu, Menteri Komunikasi dan Multimedia Saifuddin Abdullah mengesahkan tarikh undian bagi menguji sokongan majoriti Muhyiddin di Dewan Rakyat ditetapkan pada 7 September. Jadi, buat masa ini itulah tarikh yang ada dan notis telah dikeluarkan oleh Speaker Dewan Rakyat bahawa pada 7 hari bulan September setakat ini tarikh yang dinyatakan sebagai tarikh untuk diadakan undi percaya itu. Jadi buat masa ini itulah tarikh yang ada pada kami. Ketika ditanya berhubung isu pandangan Istana Negara yang mahu sidang itu diawalkan, Saifuddin enggan menjawab jika perkara itu disebut Muhyiddin dalam mesyuarat Kabinet semalam. Kata ahli Parlimen Indra Mahkota itu, dia terikat dengan undang-undang yang melindungi rahsia-rahsia rasmi. Berita yang seterusnya, Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar sekali lagi memberi amaran akan membubarkan Dewan Undangan Negeri jika berlaku perebutan kuasa. Namun baginda bertitah pilihan raya umum yang baru hanya boleh diadakan setelah keadaan COVID-19 terkawal. Jika berlaku keadaan yang menjatuhkan kerajaan saya sekarang, maka saya tidak teragak-agak untuk membubarkan Dewan Negeri Johor. Saya rasa tidak perlu ada wakil rakyat jika masing-masing hanya fikirkan tentang kedudukan sendiri, bukannya kepentingan rakyat. Baginda bertitah demikian pada majlis perasmian pembukaan penggal persidangan keempat Dewan Negeri Johor yang ke-14 di bangunan Sultan Ismail Iskandar Puteri Johor Bahru hari ini. Sementara itu, Sultan Ibrahim turut menasihatkan semua adun menggunakan sidang kali ini untuk menyusun pelan tindakan bagi membantu rakyat dan membangunkan semula ekonomi Johor. Ini bukannya masa untuk berbalah, tetapi ini adalah masa untuk bersatu dan bekerjasama
Jangan tanya kepada orang lain apa yang telah dibuat untuk bantu rakyat. Tetapi lihatlah cermin muka sendiri. Good Morning Jishua, minuman pertama produk buatan Malaysia yang bernutrisi lengkap dan berasaskan tumbuhan. Ia sesuai diminum oleh mereka yang mengalami intoleransi laktosa. Kajian oleh Universiti Tempatan menunjukkan bahawa lebih daripada 90% populasi Malaysia mengalami intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa boleh menyebabkan perut kembung dan diarrhea. Good Morning Jishua membantu meningkatkan sistem imunisasi, merendahkan risiko penyakit dan meningkatkan daya serta kekuatan tubuh badan. Keluarga bahagia bermula dengan keluarga yang sihat, dan saya di usia 52 tahun masih aktif, kuat dan sihat semestinya dengan Good Morning Jishua. Kerajaan Selangor akan melakukan perbincangan menyeluruh bersama Majlis Keselamatan Negara sebelum membuat keputusan mengenai pembukaan semula sekolah. Perkara itu dinyatakan oleh Menteri Besarnya Amiruddin Syari dalam sidang medianya hari ini. To make sure the decision is not premature. And I repeat again, it's not premature decision, not the premature decision like we allow people to trans-state border in end of last year for domestic tourism, and finally the result is the new wave of the January, February till July and till August in Selangor. Ketika tarikh pembukaan sekolah hanya kira-kira 2 minggu saja lagi, banyak pihak menyatakan rasa bimbang susulan kes baru COVID-19 mencatatkan kira-kira 20,000 kes sehari. Kementerian Pendidikan setakat ini belum mengeluarkan sebarang kenyataan sama ada akan meneruskan pembukaan semula sekolah. Sampai sekarang, habuk pun tak nampak. Itu kata ahli Parlimen Kepung Lim Lip Ing berhubung sumbangan 150,000 komputer riba kepada pelajar sekolah. Dalam satu hantarannya di Facebook, Lim menggesa kerajaan memberi penjelasan mengenai sumbangan itu seperti yang diumumkan pada Belanjawan 2021. Beliau turut memuat naik gambarnya bersama sumbangan komputer riba kepada sekolah-sekolah di Kepung yang diterima dari organisasi dan syarikat swasta serta orang persendirian. Tambahnya sudah hampir 2 tahun negara menghadapi pandemik COVID-19, namun kerajaan masih tiada perancangan khusus untuk pendidikan pelajar sekolah. Lim berkata sepatutnya lebih banyak perbelanjaan disalurkan kepada sektor pendidikan bagi memastikan pengajaran dari kelas fizikal ke kelas maya dapat dilakukan secara lancar. Bagaimanapun dakwanya, kerajaan sebaliknya sibuk membeli sokongan ahli parlimen serta mewujudkan jawatan menteri baru. Sebelum ini, kerajaan mengumumkan skim bantuan komputer riba tersebut akan direalisasikan menerusi sumbangan RM150 juta oleh GLC dan GLIC. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Baik, sekian sahaja daripada saya Nur Syamah Makmin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.